بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. InsyaAllah malam ini kita membicarakan mengenai tafakur yang telah sebagaimana yang telah ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Mukashafatul Qulub. Atha radhiyallahu anhu berkata bahawa dirinya dan Ubay ibnu Umayr pergi menemui Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Yang ini para sahabat ada ketika mengambil ilmu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahawa kita boleh mengambil ilmu dengan satu orang wanita yang salihah, yang alimah. Bahkan Al-Imam Syafi'i sendiri mempunyai guru seorang wanita yang bernama Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ini adalah guru kepada Al-Imam Syafi'i. Maka antara guru para sahabat adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka sahabat yang bernama Atha dan juga Ubay ibnu Umayr radhiyallahu anhuma pergi ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada kami dari sebalik tabir. Yang ini Siti Aisyah bercakap di sebalik tabir. Kerana Siti Aisyah ada seorang wanita yang amat pemalu. Tidak ada wanita yang mempunyai sifat pemalu sebagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini terbukti ketika mana Rasulullah wafat, maka Rasulullah itu dikebumikan di dalam rumahnya. Lalulah Siti Aisyah ketika di dalam rumahnya di sebelah makam Rasulullah itu, Siti Aisyah kadang-kadang membuka aurat, yakni rambutnya. Namun selepas pada itu wafat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi selepas wafat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikebumikan sebelah Rasulullah, wafat pula Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dikebumikan di dalam rumah Siti Aisyah. Selepas daripada Siti Aisyah, selepas daripada Sayyidina Umar Al-Khattab dikebumikan di dalam rumahnya, maka Siti Aisyah tidak pernah membuka auratnya, rambut dia tak buka. Maka kenapa? Bila ditanya, katanya aku malu kepada Sayyidina Umar, sedangkan Sayyidina Umar sudah wafat. Sifat pemalu Siti Aisyah ni sampai ke Sayyidina Umar sudah wafat pun, dia kata ketika mana Rasulullah wafat dikebumikan dalam rumah dia, Rasulullah itu suami saya. Dan apabila saja wafat saja Sayyidina Abu Bakar itu ayah saya. Tetapi bila Sayyidina Umar wafat, dalam rumahnya Sayyidina Umar Al-Khattab ini adalah mahram dia, maknanya halal nikah dengannya, maka dia jaga auratnya. Ini dalam yang sudah wafat jaga, menggambarkan bahawa Siti Aisyah radhiyallahu anha seorang wanita yang amat pemalu, yang amat menjaga akan dirinya. Maka kalau orang fitnah Siti Aisyah itu ternyata tidak benar. Kerana Siti Aisyah itu seorang wanita yang terpelihara. Maka sahabat datang rumah Nabi, rumah Siti Aisyah. Lalu bertanya pada Siti Aisyah, Aisyah dapat tahu sahabat datang, maka dia bercakap di balik tabir, apa yang menghalang anda untuk menjenguk kami? Yang selama ni kamu tak datang, apa yang menyebabkan kamu datang? Begitu. Ataupun dengan maksud yang mudah, tujuan apa kamu datang? Katanya, kerana sahabat ni lama tak datang, tiba-tiba datang, apa yang menyebabkan kamu datang ni? Apa tujuannya? Kata Ibnu Umayr menjawab, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, berkunjunglah jarang-jarang, jangan pergi sama. Ini hadis Nabi. Maknanya maka nasaya bertambah sayang kamu.
tazdad hubban, maka bertambah kasih sayang. Kalau kita selalu ziarah sama, kurang sikit kasih sayang. Tapi lama-lama jarang sekali jumpa, jarang-jarang sekali ziarah, bertambah kasih sayang. Tidakkah Rasulullah mengatakan, pergilah ziarah jarang-jarang, akan bertambah kasih sayang. Sebab tu dia jarang datang rumah Rasulullah. Jumpa Siti Aisyah. Aisyah kata, lama tak datang, ada hamda ni. Begitulah gambarannya. Maka selanjutnya Ibnu Umair berkata, beritakanlah kepada saya hal yang mengagumkan yang pernah anda lihat dari Rasulullah. Cuba kamu cerita kepada saya tentang Rasulullah yang begitu menarik ataupun yang menyebabkan engkau kagum dengan Rasulullah. Cuba ceritakan peristiwa apa yang berlaku. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu bila disuruh cerita, maka beliau menangis. Siti Aisyah menangis lalu berkata, semua yang ada pada Rasulullah itu mengagumkan. Maknanya segala sesuatu itu menakjubkan yang ada pada Rasulullah. Pada malam giliran aku, Rasulullah isteri ramai, giliran Siti Aisyah, baginda datang kepada aku sehingga kulitnya bersentuhan dengan kulitku, yakni ketika tidur. Kemudian akan tetapi baginda berkata, biarkanlah aku beribadat kepada Tuhanku. Ya Aisyah, izin aku beribadat. Maknanya katanya Rasulullah. Lalu baginda pun, Siti Aisyah pun izinkan. Lalu baginda bangun dan mengambil tempat air untuk berwuduk. Baginda pun mengambil air sembahyang. Maka kalau ikut mazhab kita Syafi'i, bersentuh kulit lelaki perempuan itu batal wuduk. Maka Nabi bangun ambil wuduk, lalulah maknanya sembahyang. Lalu Rasulullah sembahyang. Bila Rasulullah sembahyang ni, biasanya Rasulullah sembahyang, yang pertama rakaat dia tak banyak, kadang 2 rakaat aja, tetapi waktu panjang lama. 2 rakaat saja tapi sampai ke pagi. Satu lagi, Nabi sembahyang tidak panjang-panjang, pendek-pendek, tapi banyak, sampai bengkak-bengkak kaki. Tapi dikatakan bahawa Nabi pun sembahyang. Sembahyang Nabi menangis, mengalir itu sampai basah janggut. Kemudian berdiri, ketika mana baginda berdiri menangis, basah janggut. Sampailah Nabi rakaat, Nabi sujud, tempat sujud Nabi pun basah juga. Basah. Lepas daripada itu, lalu baginda lepas sembahyang, lepas banyak menangis dengan Allah, baginda pun berbaring pada salah satu sisi badannya sehingga datang Bilal untuk melakukan azan. Ada menyatakan bahawa baginda tidur yang pertama di awal malam. Di awal malam baginda tidur, kemudian hanya beberapa waktu yang singkat saja, boleh jadi dalam 1 jam ataupun 2 jam gitu, Nabi pun bangun. Bila baginda bangun, kemudian baginda akan sembahyang sampai hampir subuh, baginda akan baring tidur kali yang kedua dalam keadaan mengiring. Maknanya dalam satu sudut, sehingga Sayyidina Bilal lakukan azan, bangun pula. Itu beberapa minit. Tidur yang pertama beberapa jam, 1 jam, 2 jam gitu. Kemudian Nabi bangun malam, yang kedua Nabi tidur. Selepas daripada Nabi bertahajud, Nabi tidur sekejap. Tapi dalam keadaan mengiring, bagaimana yang kita belajar sunnah tidur itu. Lepas daripada itu, sekejap saja Nabi pun bangun. Nabi pun bangun. Jadi kalau ikut Imam Asy-Syafi'i, bila tidur bangun ambil wuduk. Lalu Nabi pun akan sembahyang subuh. Sehinggalah Sayyidina Bilal datang melakukan azan. Bila saja melakukan azan, baginda akan sembahyang pula, sembahyang sunat sebelum subuh ini, sembahyang sunat sebelum subuh, baginda sambung lagi menangis. Nangis lagi. Bila Nabi menangis, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sembahyang sunat di rumah. Maka selepas lawan azan, sahabat akan sembahyang di masjid, Nabi akan sembahyang di rumah. Kata guru saya, setiap pagi Sayyidina Bilal jumpa Rasulullah. Orang pertama, pagi ya Rasulullah, jamaah sudah menunggu. Rasulullah datang turun terus ke iqamah.
Sehingga ada hadis riwayat Tirmizi dalam kitab Bahrul Mazi mengatakan bahawa iqamah duduk pada Bilal, iqamah duduk pada imam, azan duduk pada Bilal. Mana kalau nak iqamah tengok pada imam, imam datang baru boleh iqamah. Maka dalam keadaan macam itu sembahyanglah Nabi. Sebelum Nabi sembahyang sunat, Nabi sebelum sembahyang subuh, Nabi sembahyang sunat, lalu datang Saidina Bilal. Bila datang Saidina Bilal lihat kelihatan Nabi dalam keadaan masih lagi menangis. Lalu Saidina Bilal bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Padahal Allah Ta'ala telah mengampunkan akan dosa-dosamu yang telah lalu dan juga akan datang." Ya Rasulullah, limadha tabki? Kenapa engkau menangis? Padahal engkau ini ya Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min zambih wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampunkan dosa kamu yang telah lalu dan akan datang. Pengampunan sudah ada sebelum dosa dilakukan, maka Nabi tidak ada dosa. Allah telah ampunkan dosa kamu. Tapi kenapa engkau menangis? Baginda menjawab, Wahai Bilal, mengapa aku tidak menangis? Pada malam ini Allah Ta'ala telah menurunkan ayat, yakni telah didatangkan malaikat membacakan ayat kepada aku, yakni kepada Rasulullah. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pertukaran pada malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kekuasaan Allah, kekuasaan, kebijaksanaan, keluasan rahmat Allah hanya bagi orang-orang yang berakal. Katanya Rasulullah, "Ya Bilal, kenapa aku tidak menangis sedangkan Allah menurunkan ayat kepada aku, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar liayatil liulil albab." Maka sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat pada kejadian langit dan bumi, pada pertukaran malam dan siang. Hanya yang faham tentang kuasa Allah adalah orang-orang yang mempunyai akal. Sudah dilihat pertukaran malam dan siang. Siapa yang menukarkan malam dan siang? Allah. Siapakah yang memiliki langit dan bumi? Allah. Allah boleh menghancurkan langit sekelip mata. Allah Ta'ala boleh membinasakan bumi sekelip mata. Tetapi manusia tidak takut dengan kebesaran Allah. Tidak takut, tidak merasa kebesaran Allah, lalu jatuh ke dalam maksiat. Hanya orang-orang yang berakal sahaja melihat kejadian langit dan bumi itu, lalu datang gerun dia kepada Allah. Lalu dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, engkau tidak jadikan langit bumi ini sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Wa qina azabannar. Maka jagakanlah kami, peliharakanlah kami daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Maka kata Rasulullah, orang baca ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ard, orang baca ayat ini, waqtilafil laili wan nahari ayatil liulil albab, kata Rasulullah, orang baca ayat ini tetapi mereka tidak memahami, mereka tidak bertafakur, mereka tidak memikirkan tentang ayat ini. Maka tentang hal ini, maka bila Nabi kata begitu, satu orang sahabat berkata, apa tujuan tafakur pada ayat ini? Apa tujuan bertafakur? Rasulullah mengatakan bertafakur itulah kamu membaca, kamu memikir, yakni kamu menghayatinya. Maka Muhammad Ibn Wasik mengatakan bahawa seorang lelaki penduduk Basrah pergi menemui Ummu Dzar selepas meninggalnya Abu Dzar. Ia bertanya kepadanya tentang ibadat Abu Dzar. Tengok orang-orang soleh. Maka Nabi adalah seorang yang kuat beribadah kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah lah yang berkuasa. Maka hari ini Allah hidupkan kita, maka nyawa kita milik Allah. Allah boleh wafatkan kita bila-bila masa. Hari ini kita mendapat rezeki datang daripada Allah. Allah boleh menekan, menghalang ataupun menahan daripada rezeki tidak sampai pada kita. Semuanya milik Allah. Maka dengan itu Allah memberi rezeki kita setiap hari. Maka disuruh kita memikirkan tentang Allah yang berkuasa memberi kita rezeki, memberi kita segala-galanya. Hanya Allah melihat kita
adakah kita beribadah kepadanya ataupun tidak. Ummu Zar menjawab, apa yang dilakukan apabila Abu Zar wafat? Abu Zar wafat, maka orang jumpa dengan isterinya. Berkata, apa yang telah dilakukan oleh suamimu semasa dia hidup? Maka katanya sebahagian siang digunakan untuk bertafakur. Dia duduk dalam satu sudut rumah dia duduk seorang diri, dia bertafakur sahaja. Maka ulama mengatakan bertafakur 1 jam itu lebih baik daripada sembahyang 100 rakaat. Kita sembahyang beribadat dalam keadaan tidak rasa takut, lebih baik kita duduk masa nak tidur, masa api tengah gelap nak tidur, mari mikir, Allah aku mati warna, mari takut. Itu lebih afdal daripada sembahyang. Baring itu, baring dalam keadaan memikirkan sampai rasa takut, itu lebih afdal daripada sembahyang yang banyak-banyak tak takut. Pergi ke kubur lalu memikirkan tentang kewafatan, Allah engkau dah pergi dulu, nanti aku pergi. Lalu rasa gerun, takut kepada Allah, itu lebih afdal lagi daripada baca Quran tak ada rasa apa-apa. Maka tafakur adalah amalan yang utama yang banyak kita tinggalkan. Lalu Nabi SAW, ulama bersisih pandangan mengatakan bahawa ketika mana Nabi berada di Gua Hira itu, pendapat mengatakan baginda bertafakur. Pendapat yang kedua mengatakan baginda berzikir menyebut nama Allah. Maka mengatakan bahawa berzikir dan bertafakur kedua-duanya itu adalah jalan mengingatkan diri kepada Allah. Maka ada mengatakan jalan pertama kita nak datang kepada Allah yang menyebabkan kita rasa takut kepada Allah adalah jalan tafakur. Kerana apa dikatakan jalan pertama? Kerana jalan pertama Nabi sebelum dapat wahyu adalah jalan tafakur. Di Gua Hira lalu didatangkan wahyu. Maka ahli ibadat, maka ibadat kita tidak mendatangkan gerun, rasa takut. Antaranya ialah kita meninggalkan amalan tafakur ini. Maka duduklah kita keseorangan, seorang diri. Dan salah seorang pada guru saya pernah bercakap, dia kata, kamu kena ada satu masa dengan Allah di waktu malam. Dia kata, tujuan apa duduk satu masa? Adalah untuk kamu bertafakur sejenak. Setengah jam, 1 jam cukup. 12 hingga 1 itu masa tafakur. Contoh. Maka pukul 12 duduk saja je. Duduk saja atas sejadah, tapi fikir. Apa yang fikir? Tafakur kita. Yang pertama, tentang nikmat Allah. Setiap hari Allah memberi nikmat kepada kita. Yang kedua, tentang tanggungjawab kita kepada Allah tentang ibadat. Allah suruh kita beribadat, tapi ibadat kita banyak lalai. Yang ketiga, dia suruh kita bertafakur tentang dosa maksiat yang kita lakukan. Yang keempat, dia suruh kita bertafakur tentang kematian yang kita tak tahu husnul khatimah atau su'ul khatimah. Yang kelima, disuruh kita bertafakur tentang ialah azab, selamatkah ataupun tidak selamat. Maknanya disuruh kita. Yang keenam, kita bertafakur, adakah kita diredai Allah ataupun dimurkai Allah. Duduk 1 jam sehari, esok tafakur pula, lusa tafakur pula, insya-Allah mendatangkan rasa takut kita kepada Allah, itu lebih baik. Kerana intipati ataupun hakikat ilmu itu adalah takwa. Sesiapa yang mencapai takwa, maka dia telah mencapai hakikat ilmu. Kerana Allah berfirman, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang-orang yang dikira ada ilmu adalah orang yang takut kepada Allah. Baik. Maka katanya Ummu Zar tadi, sebahagian suami saya sebahagian siangnya digunakan untuk bertafakur dalam satu sudut. Kata guru saya, kata malam itu kerana siang kita sibuk, siang banyak gangguan. Maknanya jadi kalau siang tidak ada gangguan, alhamdulillah. Maka Fudail ibnu Iyad berkata,
Fikiran adalah cermin yang memperlihatkan kepada anda kebaikan-kebaikan dan keburukan diri anda. Apabila seorang itu berfikir, baru dia nampak keburukan diri dia. Kalau dia tak fikir, dia rasa dia tu je. Maka dia tafakur, fikir mengenai amalan dia, kelalaian dia, sehingga dia nampak diri dia, alangkah lalainya aku. Maka kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tanzu ila hasanatika, jangan kamu tengok kepada kebaikan kamu. Kalau tengok kebaikan, mari ujub takabur, riak. Oh, sudah banyak ibadatku. Akan tetapi tanzuru ila sayyiatika, banyak-banyaklah kamu tengok kepada kesalahan kamu, kelalaian kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanya kepada Ibrahim, mengapa bertafakur begitu lama, ia menjawab, tafakur adalah inti berfikir. Maknanya bila orang itu bertafakur, dia akan dapat rahsia dia. Maknanya tentang maknanya rahsia di sebalik apa yang ia fikir tadi. Bila dia banyak memikir, maka dia akan tahu, Allah akan membuka rahsia-rahsia dia. Baik, Tawus meriwayatkan bahawa Hawariyun bertanya kepada Nabi Isa AS, wahai Ruhullah, apakah kini di muka bumi ada orang seperti anda? Kata Hawariyun ni pembantu-pembantu Nabi Isa AS, dia kata, ada tak sekarang ni orang yang macam kamu? Kata Nabi Isa, agak-agak ada tak? Nabi Isa kata, ya. Iaitu orang yang pembicaraannya itu merupakan zikir. Kalau dia bercakap, mengingatkan kita kepada Allah, itu maksudnya. Ada orang itu kedudukan seperti Nabi, tapi tak jadi Nabi, tak jadi Rasul, tapi kedudukan dia mulia. Apabila dia bercakap, mengingatkan kepada Allah, pembicaraannya merupakan zikir kepada Allah, dan diamnya itu merupakan tafakur. Bila dia diam saja, hatinya bersambung dengan Allah. Bila dia diam saja, dia sambung dengan Allah. Dan apabila dia memandang saja, maka membawa kepada pengiktibaran, pembelajaran, dan dia adalah orang yang seperti aku, kata Nabi Isa alaihissalam. Maka jadilah kita orang yang apabila bercakap, percakapan kita mengingatkan diri kita dan orang lain kepada Allah. Dan apabila kita berdiam diri, maka datangkanlah diam kita itu mengingatkan kita kepada Allah. Dan apabila kita memandang sesuatu, maka jadikanlah pandangan itu sebagai jalan kita mengambil iktibar. Baik pandangan kita melihat perkara yang baik ataupun melihat perkara yang buruk. Maka katanya Nabi Isa AS, kalau orang ada 3 perkara ini, dia seperti aku, yakni seperti kedudukan Nabi Rasul. Tapi tak jadi Nabi, tak jadi Rasul, hanya kemuliaan Allah beri. Maka Al-Imamul Hasan berkata, barang siapa yang perkataannya bukan kebijaksanaan, kalau dia bercakap itu tidak membawa kebijaksanaan, yakni tidak mengeluarkan kata-kata hikmah ataupun ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka ketahuilah perkataan itu adalah sia-sia. Barang siapa yang diamnya itu bukan tafakur, dia diam saja, tetapi diam dia memikirkan apa dia perkara-perkara duniawi, maka dia dikira orang yang lalai kepada Allah. Dan barang siapa yang memandangnya itu, tapi dia tidak mengambil pembelajaran, tidak ambil iktibar, maka dia dikira orang yang mensia-siakan ataupun orang yang bermain-main. Dan barang siapa lalu hendaklah seorang itu mengingatkan firman Allah, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar. Artinya, aku mencegah hati mereka itu bertafakur mengenai mengingatkan akan urusan Allah, mengingatkan akan Allah. Kalau orang itu dikatakan bahawa bercakap, ia sia-sia, tidak memberi manfaat. Kemudian dia diam, tapi diam dia tidak memikirkan Allah, tidak memikirkan akhirat, tidak memikirkan ibadat,
dan ataupun dia memandang sesuatu, dia tidak mengambil iktibar, maka dia dikira orang yang dipalingkan oleh Allah. Bahaya sebenarnya, kita ni duduk dalam keadaan dipalingkan oleh Allah, kita tak sedar. Al-Imam Al-Hasan ini, Imam Hasan Basri ini, penuh orang datang jumpa dia, ya Imam, saya ini selalu melakukan maksiat, setiap hari saya buat maksiat, tetapi Allah, Alhamdulillah, Allah beri saya sihat, harta saya tidak berkurangan, kesihatan saya baik, harta saya tidak berkurangan, kadang-kadang ditambah lagi, dan saya duduk dalam keadaan mendapat nikmat, tapi saya selalu buat maksiat. Ada Allah kasih saya ke Allah benci saya? Maknanya saya selalu buat maksiat, tapi Allah beri saya sihat, Alhamdulillah sihat. Kemudian rezeki, Alhamdulillah ada, tak berkurang, kadang-kadang bertambah. Adakah Allah kasih saya ke tidak kasih saya? Kata Hasan Basri, kamu sebenarnya tidak sedar bahawa kamu sedang diazab Allah. Macam mana diazab Allah? Mampukah kamu beribadat di waktu malam? Tidak mampu. Mampukah kamu mengekalkan sembahyang berpuasa sunat banyak-banyak? Tak mampu. Kamu tidak sedar kamu sedang dipalingkan oleh Allah. Antara azab yang ditakuti oleh orang-orang soleh adalah Allah berpaling daripada dia. Apa maksud Allah berpaling daripada dia? Hatinya, walaupun jasadnya beribadat, hatinya tidak ibadat pada Allah. Itu dia dikira, orang itu kira dipalingkan oleh Allah. Allah palingkan dia. Waliyazubillah, moga-moga Allah memalingkan hati kita kepadanya dengan ibadat. Maka Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, berikanlah kepada mata anda bahagian dalam ibadat, berikanlah matamu bahagian ibadat. Apa ibadat pada mata itu? Yang pertama, menjaga mata daripada pandangan yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, menggunakan mata melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menjaga mata ataupun berjaga malam, menahan mata kita dengan berjaga malam, beribadat kepada Allah. Yang keempat, mata kita itu mengalirkan air mata takut kepada Allah Ta'ala. Ini mata yang beribadat kepada Allah. Maka bila mata ini beribadat kepada Allah, maka mata ini menjadi saksi. Dahulu, kuliah yang dahulu kita pernah membaca, Imam Ghazali sebut dalam kitab ini juga, ketika mana malaikat ingin mengazabkan seseorang itu, tiba-tiba bulu mata ini berkata, ya Allah, aku pernah dibasahi dengan air matanya itu, kata bulu mata tadi, kerana di tengah malam seorang diri, kerana dia takut kepadamu. Katanya Allah, wahai malaikatku, sungguh bulu mata telah menjadi saksi, dia pernah takut kepadaku, maka bulu mata itulah yang menyebabkan dia selamat daripada azab api neraka. Maka kata Rasulullah, wahai sahabatku sekalian, maka berikanlah kepada mata anda sebahagian daripada ibadat, yakni jadikanlah mata itu ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Rasulullah, apakah bahagian daripada ibadat itu? yakni pandangan kepada mushaf. Kamu tengok Al-Quran, dapat pahala. Pandangan kepada mushaf, yakni kamu baca Quran dan kamu bertafakur, kamu memikirkan tentang apa yang kamu baca tadi. Maka di antara jalan pembersihan hati, apa dia jalan pembersihan hati? Yakni berzikir kepada Allah sehingga hati hidup kepada Allah. Ini jalan pembersihan hati. Yang kedua, kamu membaca Al-Quran, lalu kamu memahami dan bertafakur sehingga kamu mengalir air mata, mengagumi apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, kamu ini mengingatkan akan kematian. Dengan mengingatkan kematian, lalu mengurangkan kamu kepada dunia, membangkitkan kamu kepada ibadat. Ini jalan menunjukkan jalan penyucian bagi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu tengok mushaf, tengok Al-Quran, bertafakur tentangnya, kemudian mengambil pelajaran daripada keajaiban
keajaiban Al-Quran. Maka demikianlah ada sahabat baca Quran sampai pensan. Ada sahabat baca Quran sampai wafat. Ada. Saya mengambil cerita ini daripada guru saya. Guru saya menceritakan satu kisah anak kepada Fudail bin Iyad. Anak Fudail bin Iyad ini dia ada seorang yang kuat menangis. Jadi satu hari Fudail bin Iyad ini menjadi imam. Ketika mana dia menjadi imam, dia tidak menyadari bahawa anaknya menjadi makmum. Lalu ketika itu dia membaca ayat-ayat tentang azab, kemudian membaca ayat-ayat tentang kebesaran Allah sehingga mendatangkan gerun, tiba-tiba anaknya jatuh, jatuh. Tengok sembahyang. Ketika mana anaknya itu, ketika mana ayahnya membaca Al-Quran menceritakan tentang azab Allah dan juga kebesaran Allah, kekuasaan Allah Ta'ala, maka selepas daripada sembahyang, lepas beri salam, orang berkata, ya Fudail, anak kamu ada di belakang. Terkejut dia. Kalau dia tahu anak dia ada di belakang, dia tak baca ayat itu. Kerana dia tahu kedudukan anak dia. Dia pun pergi, punya anak dia pensan. Anaknya pensan. Maka disangkanya pensan. Lama-lama tengok-tengok, rupanya wafat. Pada pengkawannya disangkanya pensan, wafat. Maka terbakar je hatinya. Kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak sampai tahap tu. Cuba kita tengok dalam surah Al-Anfal. Allah berfirman, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang sebenar-benar beriman kepada Allah apabila disebut nama Allah, idza dzukirallah, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati-hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibaca ayat-ayat Allah Taala, sama ada dia baca ataupun dia dengar orang baca, zadathum imana, maka dia ini bertambah akan imannya. Ini bukti orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Maka kita kena usaha. Kita kena usaha. Bila kita baca kisah sahabat, orang-orang hebat, baik zaman-zaman dahulu, Al-Imam Hasanul Basri, ahli Zainal Abidin, ataupun At-Tawus, ataupun Sabi Al-Banani, mereka semua ahli-ahli ibadat. Kita jangan berkata, itu sahabat Nabi, itu orang tabi'in. Tak boleh menganggap begitu. Kerana sesungguhnya dalam ibadat, dalam akhirat, kita kena kejar orang yang tinggi pada kita. Kita kena tengok orang lebih pada kita. Dalam akhirat, dalam perkara akhirat, tengok orang yang lebih pada kita. Kalau dia boleh sembahyang banyak, kita boleh juga sembahyang banyak. Cuba, tidak ada masalah. Ada ke zaman kita? Ada. Alhamdulillah, saya sempat berguru dengan salah seorang guru saya. Memang kata isterinya, malam-malam sembahyang sampai pagi. Tak tahu berapa rakaat dia sembahyang, wallahu a'lam. Tapi malam-malam sembahyang. Ada lagi macam tu, ada. Zaman kita ada lagi orang macam ni. Tapi memang payah nak cari. Boleh dia sembahyang sampai pagi, jangan heran. Kerana orang joget sampai pagi boleh. Maknanya, maka bolehlah orang sembahyang sampai pagi. Maknanya, tapi begitu hati mereka, maka kita kena kejar. Begitu cari. Itu dalam bab akhirat. Tapi dalam bab dunia, jangan tengok orang lebih pada kita. Kalau kita tengok orang lebih pada kita, Allah, rumah dia besar ada rumah kita, kereta dia besar ada kereta kita, duit dia banyak pada duit kita, kita jadi rosak hati. Tapi kita kena tengok orang bawah pada kita, alhamdulillah, ada lagi yang lebih susah pada aku, baru hati kita tunduk. Ini kaedah yang diberi oleh ulama-ulama. Lalu dikatakan bahawa Luqman suka berlama-lama duduk sendiri. Lalu hambanya melintas di hadapannya. Ia bertanya, ya Luqman, Anda lama duduk sendiri. Kalau anda duduk bersama orang-orang, nascaya orang akan akrab dengan kamu, orang akan baik dengan kamu. Katanya, aku duduk lama-lama di sini sebenarnya aku bertafakur. Lama tafakur ini membawa bukti jalan ke syurga. Lama bertafakur ini membawa jalan kepada syurga. Maka orang dulu kalau dia duduk saja je, maka tafakurlah jalan dia. Duduk seorang diri berfikir, bertafakur. Maka ada orang para wali pernah. Wali di Kelantan namanya Tok Seleha, dia buat kubur sebelum dia mati. Dia kali kubur, dia buat liang lahat, dia tak mati lagi, dia baring dalam tu, ingat kematian.
Ada orang tu begitu jalan. Supaya apa? Mendatangkan rasa ingatan kepada Allah, membangkitkan akhirat. Maka siapa yang hatinya bangkit kepada akhirat, maka roh dia terbang dalam keadaan aman, sebagaimana burung yang keluar daripada sangkar. Burung yang keluar daripada sangkar, dia tak nak masuk dalam sangkar balik. Kerana apa? Dia tahu luas, aman, damai. Sebab itu orang yang takut pada Allah, hati takut kepada Allah, tetapi kelihatan zahir itu tenang saja. Kita ini kelihatan nampak macam tenang, maknanya, tapi sebenarnya hati kita kosong daripada takut kepada Allah. Maka hati yang tidak takut kepada Allah, kelihatan orang itu keluh kesah dan sebagainya. Tetapi hati takut kepada Allah, tetapi Allah Ta'ala beri dalam keadaan zahir dia tenang saja. Sebab tu Nabi dengan sahabat gembira, senyum semua Nabi. Maka sedih Nabi bila? Dia dengan Allah. Dia dengan Allah dia sedih, takut, menangis. Tapi dengan sahabat dia senyum, gembira, tenang hati, riang bersama sahabat. Maka demikian dikatakan bahawa aku duduk lama-lama ini kerana aku bertafakur. Maka orang yang bertafakur itu orang yang berduduk dengan Allah. Maka orang yang sudah duduk dengan Allah, mana mungkin nak duduk dengan makhluk lama-lama. Lalu dalam keadaan itu dia kata, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata, tafakur tentang nikmat Allah Azza wa Jalla adalah termasuk ibadat yang paling utama. Ini Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, beliau ini seorang pemimpin yang zuhud. Zuhud dan pemimpin yang takut kepada Allah. Ketika mana orang datang rumah dia tengah tulis, dia khalifah, dia tengah tulis mengenai urusan rakyat dia. Tiba-tiba datang orang, ya Amirul Mukminin, saya datang nak mengadu masalah. Dia tanya, kamu nak mengadu masalah kamu ke, mengenai diri kamu ke, mengenai rakyat, mengenai diri saya sendiri. Dia pun padamkan api, padamkan pelita. Ya Amirul Mukminin, kenapa duduk dalam gelap? Katanya Amirul Mukminin, aku tidak boleh nyala gunakan pelita ini, kerana minyak pelita ini hak rakyat. Mu nak cakap bab peribadi ada. Begitulah sifat warak yang ada pada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz zaman dia sungguh soleh. Dia pun bertanya kepada gubernur dia, kenapa duit-duit batu mai banyak? Kenapa duit-duit zakat banyak? Sedangkan banyak orang bayar zakat. Kenapa engkau tidak habiskan? Buat apa simpan duit zakat? Nak kabur duit zakat banyak. Dah bagi habis. Maka Umar bin Abdul Aziz suruh bagi zakat. Rupa-rupanya orang miskin di zaman Umar bin Abdul Aziz, kalau dia dapat duit banyak tu, orang wui tambuh. Sehingga orang-orang kaya pergi rumah ke rumah. Assalamualaikum, boleh tak awak ambil duit saya? Tak nak cukup. Ada dah orang bagi. Saya cukup hari ni 200, ada dah orang beri 200. Dah ambil saya beri 500. Tambah. Cukup lah. Susahnya orang-orang miskin. Umar bin Abdul Aziz ini tengok duit zakat banyak. Umar bin Abdul Aziz kata, ini mesti orang pakai miskin tak sampai. Cari pakai miskin. Maka petugas cari. Akhir sekali jumpa Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, saya tengok orang yang paling layak terima zakat adalah mu. Yang paling layak terima zakat adalah Amirul Mukminin, khalifah. Kerana saya cari-cari, khalifah paling miskin. Masya Allah, Umar bin Abdul Aziz. Begitu dia. Lalu dia takut kepada Allah. Ini aku ni macam mana nak jawab depan Allah? Satu hari masa dia jadi khalifah, hari pertama dia jadi khalifah, wafatnya khalifah yang dahulu, tak ada lagi khalifah, tak lantik lagi khalifah. Adik-beradik khalifah dah berebu dah saya nak jadi khalifah. Akhir sekali dilantik menantunya, yakni Umar bin Abdul Aziz. Lantiknya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul kata, jenazah khalifah tak ada orang urus, mari kita urus jenazah. Maka dia uruskan jenazah. Seharian tak tidur, letih dia semalam tak tidur. Lepas tu dia beritahu kepada menteri-menteri dia, kalau rakyat datang, beritahu dia lepas zuhur. Segala aduan rakyat lepas zuhur, kerana khalifah terlalu letih, maka beritahu kepadanya, Amirul Mukminin mau tidur rehat. Maka dia pun baru nak tidur. Anak dia kata, wahai ayah, itu rakyat dalam keadaan kesusahan.
Dia nak mengadu masalah, mugi tidur pula. Kalau mu mati ke mana, nak jawab ke mana depan Allah? Bangun kalau lepas, ya sungguh, bangun tak tidur ya. Anak dia kata gitu. Maknanya sungguh takut dia kepada Allah. Maka Umar bin Abdul Aziz menangis setiap malam, sehingga dikatakan 3 orang yang selalu kuat sangat menangis. Siapa orang kesian ke dia? Yang pertama Al-Imam Hasanul Basri, yang kedua Ali Zainal Abidin, yang ketiga Umar bin Abdul Aziz. Ini kerja dia menangis setiap malam takut. Maka orang akui Umar bin Abdul Aziz ini khalifah yang paling saleh, tawaduk, zuhud. Tapi dia panggil ulama-ulama, dia kata tolong doakan aku biar aku selamat dekat negeri akhirat kelak. Kerana apa? Kerana dia terlalu takut duduk di hadapan Allah Ta'ala nanti. Baik. Maka katanya memikirkan tentang nikmat ini satu ibadat yang besar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, solat 2 rakaat yang dimasukkan untuk bertafakur adalah lebih baik daripada solat malam tanpa kekhusyukan. Jadi kalau kita sembahyang baik 2 rakaat, tapi dengan penuh kita tafakur dengan 2 rakaat tadi, itu lebih afdal daripada sembahyang malam. Sampai ke pagi tapi tak khusyuk, tak rasa takut, tidak ada tafakur. Begitu. Maka demikian, inilah orang-orang dahulu mengambil kira ibadat mereka, sehingga ibadat mereka menjadi kualiti. Walaupun mungkin tak banyak ibadat, mungkin tak banyak ibadat, 2 rakaat saja, tapi 2 rakaat yang takut kepada Allah. Sebab itu bila kita sudah menjalani ibadat-ibadat sunat, alhamdulillah, duha kita buat biar 2 pun, tak banyak macam orang 8, tapi baca Quran kita baca setiap hari, walau sikit-sikit pun, tak sampai sejuz lagi tapi kita baca. Tapi satu lagi kita tidak buat, apa dia? Bertafakur sehingga datang rasa takut. Duduk saja-saja ingat, kalau aku mati macam mana, apa amalan aku. Maka moga-moga dengan tafakur itu mendatangkan rasa takut. Takut itu membawa kepada takwa. Takwa itu membawa kepada kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Surah berjalan, tiba-tiba ia duduk dan dia menyelimuti diri dengan jubahnya, lalu dia menangis. Ketika ditanyakan kepadanya, apa sebab kamu menangis? Maka dia menangis, dia kata, kerana aku telah bertafakur, hilang sebahagian daripada umurku. Umurku sudah hilang, sedangkan amalan aku sedikit, ajal aku semakin dekat. Begitulah, kita umur semakin hilang. Kalau Allah tetapkan 70, kalau kita sudah 50, tinggal 20 lagi. Masuk 2019, tinggal 19 lagi. Maknanya lepas tu masuk lagi 2020, tinggal 18. Semakin kurang-kurang, amal tidak ditambah-tambah. Maka demikianlah. Satu orang ulama di Yaman, dia ada harta kekayaan, dia berniaga. Tiba-tiba hartanya dicuri. Bila dicuri, dia cari, memang tidak ada. Tengok jelas rumahnya dimasuki pencuri. Maka dalam keadaan macam itu, susahlah hati keluarga dia. Dia seperti biasa yang dia tidak pernah tinggal. Dia akan sembahyang sunat duha di masjid dan dia berzikir. Datang anak dia, apalah ayah ni, kita duduk susah-susah, dia kata, dia duduk sini pula. Maknanya ayah dia kata, wahai anakku, aku tidak akan meninggalkan amalan ini, sembahyang dan juga berzikir. Cukuplah dunia hilang, takkan akhirat nak hilang pula. Itu dunia hilang, sikit saja hilang, 20,000 ke 30,000, itu takkanlah akhirat nak hilang, zikir pun hilang, sembahyang pun hilang. Maka ayah dia marah pada anak dia. Ayah dia hantar di pondok. Dia hantar ke belajar. Mu kena belajar agama biar mu faham betul-betul. Maka Abu Sulaiman berkata, tafakur di dunia adalah hijab daripada akhirat yang mewariskan hikmah dan juga menghidupkan hati. Jadi kita tafakurlah di atas muka dunia untuk akhirat. Tapi kalau kamu tafakur tentang dunia, gilah membawa hijab. Tapi kalau kamu bertafakur, berfikir tentang akhirat, dia akan membersihkan hati, menghidupkan hati dan mewariskan kebijaksanaan. Bijaksana. Maka orang yang bercakap dengan bijaksana, dengan kata-kata hikmah itu datang daripada hati yang berfikir. Berfikir, maka Allah Ta'ala tambahkan ilmunya, tambahkan kebijaksanaannya. Maka Hatim berkata, dengan belajar bertambahlah ilmu baik. Tengok kata-kata Hatim ini. Apa dia? Kata Hatim Al-Asam.
Hatim berkata, kalau kamu belajar, kamu akan menambahkan ilmu. Kalau kamu berzikir, kamu akan menambahkan ingat ataupun cinta. Kalau kita berzikir. Tapi kalau kamu bertafakur, menambahkan takwa kepada Allah. Maka takwa paling tinggi. Takwa ni ketakutan. Maka kalau kamu belajar, kamu ada ilmu, tapi tak tambah takwa. Kalau kamu tidak ada itu, hanya belajar tambah ilmu. Tapi kalau kamu berzikir, tambah ingat. Ingat yang membawa cinta. Tetapi dikatakan bahawa kalau kamu bertafakur, menambahkan takwa. Sebab itu ilmu tanpa takwa tidak manfaat. Bahkan zikir pun kena membawa kepada takwa. Sembahyang pun begitu juga, bawa kepada takwa. Kerana takwa inilah mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hebat kata-kata Hatib ini. Baik, belajar sudah, alhamdulillah. Kuliah-kuliah maghrib kita belajar, alhamdulillah. Ada ustaz-ustaz yang kita ikuti, alhamdulillah. Sudah belajar, lepas satu. Kemudian zikir, kalau belum zikir, zikir datang ingat kepada Allah, ingat pada Allah. Hatta kadang-kadang ingat pada Allah pun jatuh maksiat juga. Maka bagaimana ingat pada Allah boleh jatuh maksiat? Kerana tidak kuat imannya, tidak kuat takwanya. Maka takwa datang tafakur. Maka sebab itu orang-orang soleh pergi ke kubur, bukan sembah kubur, ziarah kubur, ingat kematian. Supaya hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah kurniakan maknanya lidah yang berzikir, hati yang bertafakur, yang membawa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kita sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma ruzna 'ilman nafi'an warzuqna fahman thayyiban. Allahumma fa'alaina abwaaba fahmi kama fatahta ala anbiya'ika wa awliya'ika wa ibadik